السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول وبالله التوفيق. Malam ini insya-Allah kita sambung lagi berkenaan dengan perbahasan ataupun tafsiran dalam surah Asy-Syarah yang hujung-hujung dah. Nak habis dah tafsir dia, hujung-hujung dah ni. Okey. Tak tahulah kita dah ambil berapa lama masa kita untuk habiskan tafsir surah Asy-Syarah ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan limpah kurnia-Nya yang begitu luas, yang maha luas, supaya dilapangkan dada kita agar diberikan kepada kita kefahaman dalam agama, kefahaman yang benar. Sebab man yuridillahu bi khairan yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan untuknya, Allah akan lapangkan dadanya kan, kepada Islam ini. Jadi Islam adalah agama pengetahuan, Islam adalah agama ilmu, bukanlah agama ikut-ikutan tanpa ilmu yang benar. Jadi pada malam ini insya-Allah disebut di sini al-mas'alatu tsani, perkara yang kedua, al-farahu ba'dal ibadah, yakni kegembiraan selepas beribadah. Rasa gembira, rasa seronok selepas beribadah. Telah diriwayatkan daripada Syuraih rahimahullahu annahu marra biqaumin yal'abuna yawma 'idin faqala ma bihadha amrul farighi. Dia kata, telah diriwayatkan daripada Syuraih rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, satu hari dia lalu dengan satu kaum yang mereka itu sedang bermain-main pada hari raya. Berseronok, bermain-main. Tak kisahlah main apa, main lumba lari ke, main panah-panah ke, main apa ke. Dia tengok orang duk main. Maka dia kata, ini bukan urusan orang yang berkelapangan. Ma bihadha amril farigh. Ini bukan kerja orang yang ada masa kosong. Ini bukan kerja orang yang ada masa. Orang yang ada masa, dia maksudnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala beribadah, kan, bekerja. Kenapa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bermain-main berseronok-seronok ni bukan di dunia. Bermain-main berseronok ni di syurga. Kan? Nak berhibur, kan? Nak apa? Bukan di dunia. Jadi maknanya hiburan ni maknanya kita kata ada batasan dia. Ya. Tetapi ulama dah buat garisan, ya, bila hiburan ni bila disertai dengan nyanyian biduanita, kan? Dengan disertai alat-alat muzik, ni semua benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Luqman, surah apa Allah kata, wa minan nasi man yattakhidhu lahwal hadis. Di antara manusia sebahagian, min litab'id, sebahagian daripada manusia ada yang mereka itu membeli alat-alat lahu, alat-alat muzik yang melalaikan. Mana ada alat muzik tak melalaikan? Dia berkata kami menyanyi tapi tak lalai, ini muhum, mengaut. Ya? Liyudilla an sabilillah, supaya disesatkan manusia daripada jalan Allah.
Jauhkan manusia daripada masjid Allah, jauhkan manusia daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Kan? Apapun alasan nak buat kebajikan ke apa ke, matlamat tidak menghalalkan cara. Itu dia kaedah yang diajar dalam agama. Menyanyi, menari, pakailah tutup aurat macam mana pun, kan? Benda haram tetap haram. Itu jelas. Ya? Sebab ada hadis yang jelas sahih disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi kata akan ada di kalangan umatku mereka yang menghalalkan perzinaan, menghalalkan sutra, menghalalkan alat-alat muzik ataupun nyanyian. Kan? Mayastahillul hirra wal harir wal ma'azif. Akan ada di kalangan umat Islam, inilah dia yang berlaku di akhir zaman. Hakikatnya muzik yang sahihnya adalah diharamkan oleh agama lah. Cari makan dengan tu, banyak lagi cara nak cari makan. Bukan, tak boleh jadi alasan bahawa kita ni anak seni, kita boleh makan rezeki daripada mencari rezeki dengan menyanyi dan alat-alat muzik tadi kan. Banyak lagi cara boleh cari makan. Ya kan? Tak boleh, tak, itu alasan yang tak diterima lah oleh agama. Baik. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa fihi nazar. Maksudnya kata-kata syurah ini yang mengingkari perbuatan permainan di hari raya ni kan. Dia kata boleh dibincang lah, dia kata. Maksudnya ada yang tak setuju dengan pandangan syurah. Ni main, maksudnya bermain ni macam dia bermain tombak, main pedang. Fa innal habasha, kerana ada orang-orang Habasyah, kan, kanu yal'abuna bid-darqi, mereka itu bermain dengan perisai pada hari raya, hari keseronokan hari raya, ada bermain dengan perisai, wal hirabi, dan tombak. Depa ada tarian perang. Tentunya tak disertai muzik lah. Depa ada tarian perang. Dia panggil ad-daraq ni, saya tulis tu perisai lah. Perisai, wal hirabi, dan tombak. Dia pada tarian apa? Tarian macam kita, orang Melayu kita tarian silat lah. Tapi silat kita masalah dia ada gendang seronai pula. Ada seronai pula. Seronai tu yang bagi semangat tu. Jadi gila apa dah kan? Masuk jin. Lompat-lompat. Baik. Fil masjid, dalam masjid. Tentu tak disertai dengan alat muzik. Saja kan, tarian perang. Masing-masing ada tarian ni apa? Kita orang Melayu tarian perang, tarian silat, tarian apa kan? Ni orang bukan perempuan lah, orang lelaki-lelaki ni. Yaumul Aid, pada hari raya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzur, dan Nabi sallallahu melihat kepada tarian ni apa? Okay? Tarian perang ni lah. Wa ja'ala Aisyah tanzur, Aisyah pun tengok juga. Dan dia nyorok di belakang Nabi sallallahu. Dia tengok, dia pun tengok juga tarian tadi. Jadi tarian perang dalam masjid. Jadi boleh nak main silat dalam masjid. Buat tari dalam masjid boleh lah, tari silat. Kan bunga-bunga ke, depa ada bunga silat apa semua kan, tak kisahlah. Tomoy ke. Tapi tak boleh disertai dengan alat muzik lah. Itu. Baik, wa dakhala Abu Bakr fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah radhiyallahu anha. Dan Abu Bakar masuk ke dalam rumah Rasulullah sallam, masuk rumah anak dia lah, rumah Aisyah. Rasulullah masuk, Abu Bakar masuk. Wa indaha, dan di sisi Aisyah jariyatani, ada dua orang budak. Okay? Ada dua orang budak min jawaril ansar, daripada budak-budak al-ansar. Tughanniyani, mereka berdua menyanyi, kan? Tanpa disertai alat muzik. Dan seni kata dia bukan seni kata yang memuja wanita, yang menaikkan syahwat, cinta-cinta, lafaz-lafaz mungkar.
Kan cerita pasal wajah dia yang cantik, posmo tadi kan. Jadi seni kata yang menaikkan syahwat. Kan? Jadi gitu, muzik tanpa disertai alat muzik. Ini kena highlight sini. Okey, dan seni kata dia macam mana? Dan yang menyanyi itu siapa dia? Dengan siapa? Untuk siapa? Okey. Faqala Abu Bakar. Abu Bakar dia kata apa? Abi mazmuri syaitan fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah dengan serunai ataupun seruling syaitan, muzik syaitan dalam rumah Rasulullah SAW, suara syaitan dalam rumah Rasulullah SAW? Abu Bakar kata. Faqala, maka Rasulullah SAW kata, da'huma, biarkan kanak-kanak budak dua orang tadi. Nabi kata, biarkan budak berdua ni, wahai Abu Bakar, biarkan mereka berdua. Ya. Okey, sebenarnya ada lagi sambungan dia. Nabi kata hari ni hari raya kan, hari keseronokan gini-gini. Okey. Jadi di sini mana nak jelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perkataan Abu Bakar, adakah suara syaitan? Nabi tidak mengingkari perkataan Abu Bakar yang mengatakan nyanyian itu adalah suara syaitan. Kalau Nabi mengingkari, Nabi akan kata, Abu Bakar jangan kata macam tu. Mana boleh cakap macam tu. Dan Abu Bakar tak akan berani mendahului Nabi SAW nak sebut itu adalah serunding syaitan. Melainkan Abu Bakar dia cakap macam tu setelah dia mendengarnya daripada Nabi SAW sebelum tu, dan daripada ayat Al-Quran. Okey. Jadi dia punya garis panduan daripada yang menyanyi tadi pada budak-budak. Mana ada nak darah Nabi duduk dalam rumah Nabi SAW, Nabi duduk ada di situ. Jariah, kena-kena. Okay. Dua orang jariah daripada Al-Ansar. Dah. Okay. Sebab daripada Jawaril Ansar, daripada budak-budak Al-Ansar, budak-budak perempuan Al-Ansar, dia duduk menyanyi, ya, di dekat dengan Aisyah di rumah Nabi SAW. Ya? Jadi kalau nak buat macam tu, buat macam ni lah. Perempuan nak menyanyi sama-sama kawan-kawan dia. Macam malam pengantin. Malam pengantin kan, budak anak dara dia kan ada kawan-kawan perempuan dia. Kawan-kawan perempuan dia mari rumah dia, lepas seronok dengan dia, pekat menyanyi kan, tanpa disertai alat muzik, sama-sama dia bawa. Selamat pengantin baru, tak kisahlah istilah dia apa dia punya seni kata dia macam mana. Bukan seni kata yang mengasyikkan ataupun menaikkan syahwat. Tapi hari ni muzik dengan nyanyian boleh kata semua menaikkan syahwat, mengajak kepada perzinaan, percintaan. Nah ini. Ya kan? Pertama. Lepas tu perempuan dengan mendedahkan auratnya, walaupun tak mendedahkan aurat di atas pentas pakai tudung. Adakah cara pakai tudung tu cara pakai tudung yang betul? Nak tahu dia pakai tudung betul tak betul, suruh dia solat dengan pakaian dia. Kenapa tak solat dengan pakai tudung kamu tu? Terpaksa buat telekung pula. Maknanya dia tak tutup aurat betul lah. Dia sebab perempuan yang menutup aurat ni macam tu dia tutup aurat, macam tu dia solat. Bila dia tak solat dengan pakaian itu, mana dia tak tutup aurat dengan betul. Itu maksud dia. Baik, ini maksud hadis ni. Jadi kesimpulan dia, muzik dalam Islam adalah haram. Dan matlamat tidak menghalalkan cara. Kalau nak menyanyi, boleh. Tanpa seni kata. Tanpa muzik. Tanpa seni kata tak bisu lah. Dia bisu ni. Tanpa muzik. Dan seni kata dia macam mana? Tengok seni kata dia. Dan siapa yang menyanyi? Ya, kita tua-tua ni berhenti lah suruh dengar muzik, nak masuk kubur lah. Okay. Dia seronok tak mana lagi. Baca, buka Quran, dengar Quran. Boleh download apa? MP3. Baca Quran, terjemah dalam bahasa Indonesia. Ada apa?
daripada kita dengar muzik apa semua dengan benda yang haram masuk dalam telinga kita. Kita duk korek kambuh. Semayang, ambil pahala, betul buat dosa pula sengaja. Duk pergi seimbang apa dosa dengan pahala. Muzik ni kalau siapa tak suka dengar, pemohong. Semua kita suka dengar muzik. Tak ada orang tak suka dengar muzik. Tapi kenapa? Kerana tak boleh kita tahan dalam diri kita. Tapi kalau dah terdengar, nak buat macam mana? Terdengar. Ya kan? Ya. Itu disuruh. Kalau abang suara sedap nyanyi ya. Kan? Untuk bini abang. Bini abang menyanyi untuk abang. Kan? Berkerak okey. Kan? Tapi kalau kerak okey ni maknanya orang lain pun dengar tu. Kita tutup bilik kedap suara, kita kerak okey dalam tu. Ya. Jadi ini musibah yang menimpa kita kata kebanyakan kita lah. Tapi kalau kita masuk kedai, orang pasal kita nak kata apa? Takkan abang dia. Bang, saya nak makan ni, tutup muzik boleh tak? Ya. Dia kata pergi makan kedai lain lah. Bungkus lah dia kata. Ya. Tapi sekarang macam tu lah. Macam mana kan? Kita pergilah ke mana-mana kedai makan. Dia ada apa? Baskin apa? Nasyid. Tak kata masalah apa? Nasyid ada muzik tak? Ada muzik tak? Ada muzik tak boleh ya? Tak ada muzik. Silakan. Nasyid lah. Tanpa muzik. Tapi mereka tak seronok pula lah nasyid tak ada muzik. Rasa macam hambar. Kan? Nasyid lah. Gendang haram. Gendang haram. Kompang. Kompang ni duf. Kompang ni pun kalau dalam ni maknanya hadis ni cerita tentang paluan dia di kalangan pengantin anak dara tadilah dan kawan-kawan dia. Bukan orang lelaki-lelaki main kompang. Kita ni faham lebih luas daripada syariat, ajar kefahaman kepada kita. Kompang ni bukan untuk orang lelaki-lelaki. Kan? Kecuali dia nak di dalam peperangan, bukan gendang lah kan. Mungkin tepuk tu kan, semangat kompang tu kan. Tapi kalau yang sebutnya tentang malam pengantin. Malam pengantin, pengantin perempuan dan kawan-kawan dia. Mereka berkompang. Itulah dia. Itu cerita dah. Nasyid sila, nasyid tak salah. Tapi jangan disertai alat-alat muzik. Dia pun tak mau, dia pun nak muzik. Ikut suka. Kan? Maka dia pun carilah segala fatwa yang sampai kata ada yang kata, oh, boleh ambil itu. Walaupun fatwa yang paling lemah sekali lah. Janji ada kata boleh. Baik. Jadi kalau benda itu bukan suara syaitan, nescaya Rasulullah SAW mengingkari perkataan Abu Bakar. Kan? Abu Bakar jangan pandai-pandai. Tapi Rasulullah kita biarkan mereka berdua. Kan, wahai Abu Bakar. Kenapa? Kerana hari itu hari raya. Dan hak tengok dalam tu depa tu perempuan, budak perempuan dengan Aisyah ya. Kan? Jariah. Jariah ni bukan nak darah besar. Kan? Kalau nak darah kan tak munasabah nak masuk menyanyi dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saja. Baik. Kalau hamba pun hamba perempuan tu bukan hamba Rasulullah punya, mana boleh? Hamba hak dia boleh lah. Kan? Jadi kena faham macam tu lah. Tapi saja buat tak faham kau tak tahulah. Wallahu a'lam. Bahaya kan? Fatwa ni bahaya. Tukang bagi fatwa pun bahaya juga. Dah bagi fatwa minta maaf pula. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tak halalkan cara. Buatlah cara macam apa kalau matlamat bagus, cara tak bagus tak boleh lah. Baik, dia kata di sini wanzur ila sifatil mu'minin. Lihatlah kepada sifat-sifat orang-orang yang beriman.
allati jama'at kathirun minal ibadat al-qalbiyah wal badaniyah, yang mereka menghimpunkan daripada ibadah-ibadah hati dan ibadah-ibadah badan. Ada ibadah hati. Ibadah hati ni pada yakin, tawakal, serah diri, tawakal lah, kan? Redha, benci kerana Allah, takut, sayang. Ni ibadah hati. Kita benci sesuatu kerana Allah, kita sayang sesuatu kerana Allah. Ini ibadah. Kita yakin, redha dengan qada dan qadar Allah. Ibadah. Ibadah itu dia satu nama yang melengkapi bagi perbuatan dan perkataan yang Allah redha. Okay? Itu ibadah. Baik. Yang mana Allah Ta'ala menyudahkannya, menutupkannya, mengkhatamkannya dengan sifat bisifat dzikr, dengan menyebut sifat zikir. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muslimina wal muslimat, dan surah Al-Ahzab ayat 35. Mari kita buka Al-Ahzab 35. Al-Ahzab 35. Al-Ahzab surah Hajj, Furqan, Ankabut, Al-Ahzab 35. Ini إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Okey. Sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya sungguh laki-laki dan perempuan muslim dan perempuan, laki-laki dan perempuan mukmin. Nampak tak? Sini Allah Ta'ala sebut beza antara Muslim dengan mukmin. Muslim, masuklah orang Islam yang apa? Kita kata yang darjat paling bawah sekali lah. Muslim biasalah. Kan? Kalau mukmin, darjat dia tinggi lagi. Orang-orang beriman. Ya? Muslim dan mukmin. Jadi Muslim darjat lebih rendah daripada mukmin lah. Ya? Kemudian wal qanitin, dan laki-laki yang taat dan wanita-wanita yang taat, wasadiqin, lelaki-laki yang jujur benar, wasadiqat, dan wanita-wanita yang benar, wasabirin, lelaki yang bersabar, wasabirat, dan wanita-wanita yang bersabar, wal khashi'in, laki-laki yang khusyuk, wal khashi'at, wanita-wanita yang khusyuk, wal mutasaddiqin, dan laki-laki yang bersedekah dan perempuan-perempuan yang bersedekah, wasaimin, laki-laki yang berpuasa dan wanita-wanita yang berpuasa, wal hafizina, dan laki-laki yang memelihara kemaluan mereka. Furuj ni kemaluan lah. Wal hafizati, dan wanita yang memelihara kemaluan mereka juga. Wadzakirin, dan orang-orang lelaki yang mengingati Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Wadzakirat, dan perempuan-perempuan yang mengingati Allah Ta'ala banyak-banyak. Mereka ini semua ni yang Allah sebut ni, a'addallahu lahum, Allah sediakan untuk mereka maghfirah, keampunan, wa ajran azima, dan pahala, yakni ganjaran, yakni upah ataupun balasan yang baik, aziman, yang besar, azim, yang sangat besar. Ini Allah sediakan untuk mereka. Ini maksudnya al-farhu ba'da al-ibadah.
kegembiraan selepas beribadah. Bila? Apabila kita sampai ke tempat yang memang kita patut bergembira lah. Memang tak ada siapa nak sedih lah dalam syurga. Dunia ni kita tak tahu, mungkin lepas kita gembira kita sedih. Kan? Seronok sedih. Ataupun sedih seronok, lepas tu sedih. Dunia. Dia ada dua, sedih seronok. Ya. Di akhirat dalam syurga dia hanya seronok saja ada, sedih tak ada, pangkah. Tak ada sedih. Ya. Yang ada hanya seronok saja. Jadi kita nak seronok bila? Di akhirat nantilah. Ya. Baik. Ini sifat orang-orang beriman lah. Ya. Jadi Allah sifatkan mereka sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan untuk mereka keampunan. Baik. Kemudian penutup bagi surah ini, husnul khitam lis surah. Ini maknanya penutup yang indah bagi surah ni lah. Pemanis last bagi surah ni. Baik. Wa tukhtamu hadhihi surah, ditutup surah ini. Surah Al-Syarah ni. Kama khutimatis suratul Duha, sebagaimana ditutupnya sudah surah Ad-Duha sebelum ni. Ya kan? Bi an tarakat fi nafs, bahawa surah ini dia tinggalkan dalam diri kita. Maksudnya bila kita baca dia, kita menghayati dia akan tinggalkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, syu'uraini mumtazijaini, dua perasaan yang bercampur. Ditinggalkan dalam diri kita dua perasaan yang bercampur, yang bergabung ni. Apa dia dua perasaan itu? Asy-syu'ur bi'azamatil wuddil jalil. Dia rasa perasaan, merasakan keagungan, kebesaran, apa nama, kasih sayang Allah yang maha mulia. Al-wudd, mawaddah. Al-wudd maksud mawaddah, kasih sayang. Al-jalil, yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rasa keagungan, kebesaran, limpahan kasih sayang Allah taala yang maha luas. Alladhi yansimu ala ruhir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang meniup ke atas ruh jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, min rabbihil wadudir rahim, daripada Tuhannya yang maha pengasih, al-wadud, lagi maha penyayang. Allah al-wadud, yang maha luas limpahan, yang maha dalam limpahan kasih dia, sayang dia. Ya, itu yang pertama. Wasyu'ur bil ataf ala syakhsihi sallallahu alaihi wasallam, dan perasaan kelembutan atas diri Rasulullah SAW itu. Wa nahnu nalmisu ma kana yusawiru qalbuhu al-karim fi hadhihi al-awina allati iqtadat dhalika wal-wuddul jamil. Dan kita dapat nalmas kita dapat sentuh, rasa, kan? Apa yang ada, maksudnya makana yusawir, yang ada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kasih sayang tadi. Ya, Nabi ni maksudnya sampai kasih sayang Allah yang Allah limpahkan kepada dia, Nabi sallallahu melimpahkan juga kasih sayang dia kepada umat dia. Kan? Sehingga menjadikan kasih sayang Allah Taala tadi menjadikan Nabi sallallahu tadi bersifat berkasih sayang. Ya, iqtadat dzalika al-wuddul jamil, yang mana limpahan kasih sayang kepada Allah Taala itu mendatangkan rasa kasih sayang juga dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-da'wah, sesungguhnya ia adalah seruan dan ajakan. Nabi mengajak umat dia dengan penuh kasih sayang. Kan, ta'alau, kan, marilah kamu semua, qulu la ilaha illallah, katalah kamu semua la ilaha illallah, tuflihu, nescaya kamu akan berjaya. Ya, Nabi mengajak umat dia, kaum dia untuk beriman kepada Allah.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada diri kamu sendiri yang dia merasa sulit atas kesulitan kamu, dia merasa payah atas kepayahan kamu. Begitu berusaha untuk menghilangkan kesusahan daripada kamu. Bil mu'minin, dan dia dengan orang-orang beriman bersifat rauf, lembut, penyayang, penyantun, rahim, pengasih. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahyal amanatu tsaqilah, dan dia adalah amanah yang berat, tugas yang berat, kan? Yang qudu al-dhahr, maksud dia maknanya yang membebankan belakang ni lah, amanah yang berat. Dakwah ni adalah tugas dan amanah yang berat yang dipikulkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesungguhnya wahyu Allah adalah cahaya. Innal wahya huwa nur al-ilahi alladhi yustada'u bihi. Wahyu ia adalah cahaya Tuhan yang diambil cahaya dengannya, yang digunakan cahaya itu. Maksud wahyu itu kita guna, kan diturunkan wahyu itu cahaya untuk kita gunakan dia sebagai menyuluh jalan kita. Kan kita sebut minggu lepas bahawa kita ni berada dalam kegelapan. Apa yang menerangkan jalan kita? Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita hidup dalam keadaan termanggu-manggu, tak tahu nak ke mana, ke kanan ataupun ke kiri, ke hadapan ataupun ke belakang. Tidak, kita tak tahu tanpa wahyu. Tanpa utusan Allah nak jelaskan kepada kita jalan yang perlu kita lalui. Jika tidak, kita hanya macam tu saja hidup kita. Macam mana kata penyair Kristian, dia kata apa? Ji'tu min aina lastu adri. Aku datang daripada mana aku pun tak tahu. Ya? Ji'tu min aina lastu adri. Walakinni ataitu. Akan tetapi aku telah datang ke sini. Aku telah sampai ke dunia ini. Tapi dari mana? Dari mana? Aku tak tahu. Ini orang tak beriman. Walaqad absartu tariqi quddaman famadaitu. Dan aku lihat jalan terbentang di hadapanku, maka aku terus berjalan mengharungi kehidupan. Detik demi detik, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Wa sa'abqa sa'iran in syi'tu am abaitu. Aku akan terus berjalan, sama ada aku nak ataupun aku tak nak, aku mesti berjalan menuju ke hadapan. Ila aina? Ke mana? Walastu adri, aku tak tahu. Ini orang tak beriman kepada Allah. Tapi orang beriman, dia ada nur, dia ada cahaya yang menyuluh jalan dia ke mana yang hendak dia tuju. Sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Tidak ada jalan yang ketiga. Dia hanya dua persimpangan di akhir jalan. Sama ada menuju ke syurga ataupun ke neraka. Itu dia. Baik. Kemudian waruh allati yahya biha al-'abdul mu'min. Wahyu adalah ruh yang dengannya hidup jiwa orang-orang beriman. Sebab tu kata penyair Arab, ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi. Wahai orang yang mengabdikan diri kepada tubuhnya. Kan? Yalah, buat macam-macam nak bagi tubuh ni sihat. Jogging lah, masuk gym lah, apa lagi? Diet lah, apalah macam-macam. Makan hak tu, tak makan hak ni. Beli suplemen tu, suplemen ni.
Ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi atatlubur ribha mimma fihi khusranu. Adakah engkau mencari keuntungan pada perkara yang tidak menguntungkan? Duk pergi elok badan dia, masuk gym. Badan comel cantik. Kan? Berulah-ulah badan. Berketui-ketui badan. Perut dia pun macam ulah nangka. Kan? Kita perut nak macam ulah nangka. Kan? Urat tu kita buat sekali macam tu kan. Badan lawa. Kita perut kita seketui lah. Perut dia. Perut kita buah nangka. Perut dia ulah nangka. Mana dia lawan dia. Masuk gym. Letih. Kan? Bersukan. Tak cukup siang malam sukan. Subuh tak sembahyang. Letih. Sukan malam. Atatlubur ribha mimma fihi khusranu. Aqbil 'ala ar-ruhi. Tengoklah kepada ruh engkau. Tengoklah kepada jiwa engkau. Tu suruh tengok pada tubuh sangat. Tengok pada hak dalam ni. Akmil wastakmil fadailaha. Sempurnakan kelebihan ruh itu yang ada dalam jiwa. Sempurnakan kelebihan dia. Ajar dia jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Didik dia untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Ruh ni. Wastakmil fadailaha. Wa anta, dan engkau, birruhi, dengan ruh lah, dengan jiwa lah, la bil jismi insanu, bukan dengan jasad kamu sebagai manusia, tapi dengan ruh kamu jadi manusia. Ini dia. Dengan ruh kita jadi manusia. Tidak kita ni haiwanun natiq, haiwan yang berkata-kata. Jadi kan Allah sebut dalam Quran, bahkan kita lebih teruk pada haiwan itu. Tuhan katakan tahu mana? Surah apa? Ini dia. Al-A'raf 179. Allah sebut ni. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah kata, auzubillahi minasyaitanir rajim. Maksud dia, dan sungguh akan kami isi neraka Jahannam banyak daripada kalangan jin dan manusia. Makhluk mukallaf ni Tuhan bagi jadi dua ya. Jin dan manusia. Tak ada orang bunian, orang kayangan. Ini semua mengaut-ngaut. Tadi tengok ada ustaz ceramah dari YouTube. Dia kata, kan, alam, ada panggil apa, alam kayangan, ada 118,000 alam raib kayangan ni kan. Dia cerita penglipur lara, tapi memandai dengan berserban dan berjubah, cakap dengan suara yang lemah lembut dan sopan santun, kan. Buat bagi orang confident, okey je. Tok Guru selalu. Dia kata di atas ni, dia kata atas langit
bawah langit antara langit dan bumi, dia kata ada makhluk Tuhan, makhluk kayangan. Makhluk kayangan yang bukan orang. Depa ni bukan malaikat, dia kata. Tapi depa ni orang macam kita. Tak makan, tak minum. Dia ceramah banyak minit ke lah. Kita pun layan juga lah tengok. Enggak. Ni orang kayangan. Apa cerita orang bunian pula? Hak wahyu bagi tahu kat kita. Wahyu bagi tahu kat kita, makhluk mukallaf ni dua ya. Jin, manusia. Makhluk mukallaf ni apa dia? Makhluk yang dibebankan kepada mereka taklifah ni. Taklifiyah ni, hukum taklif ini. Wajib, sunat, makruh, halal, haram ni. Fardu sunat ni. Makhluk taklif mukallaf. Mana ada makhluk lain dah. Mana ada wahyu cerita ada 18,000, 118,000 makhluk kayangan lah. Kan? Batu cerita orang bunian lagi. Tak tahu lah ambil cerita lah. Dia bawa masuk cerita lah agama ni kan. Bahayalah penglipu lara dalam agama ni kan. Ada orang percaya. Boleh kahwin dengan orang bunian. Depa yang masuk 30 orang, balik 29 orang, hak seorang tu masuk kampung bunian kahwin dengan orang sana. Orang seronok dengan cerita apa orang yang kulit punya cerita kan. Ni. Jin dan manusia tu yang kata. Lahum qulubun, depa ni ada hati. La yafqahuna biha, tapi depa tak mau faham dengan hati depa. Jadi kita faham bahawa faham ni dengan hati. Faham dengan hati. Allah kata qulub la yafqahuna biha. Walahum a'yunun, dan depa ni ada mata. Wala yubsiruna biha, tapi depa tak tengok dengan mata depa. Tengok kebesaran Allah Ta'ala, ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Tengok dengan mata bagaimana Allah binasakan kaum-kaum yang terdahulu. Tengok dengan mata tinggalan-tinggalan mereka tadi kan. Masuklah. Oh, seminit lagi. Okey, 60 saat kira. Walahum sakina 38. Alah 38 20 saat boleh kan. Walahum adhanun, dan mereka ni ada telinga. La yasma'una biha, mereka tak dengar dengan telinga mereka. Maksudnya bukan mereka pekak dah. Tak mau dengar kebaikan. Tak mau dengar kebaikan. Kan? Hak benda tak baik nak dengar sangatlah. Hak benda baik tak mau dengar. Sumbat telinga mereka ni. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, kata Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Ta'ala, dan Allah Maha mengetahui. Wa inni kullama da'autuhum, setiap kali aku ajak mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka bubuh jari dalam lubang telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup muka dengan mereka dengan kain. Dah dengar tak mau, tengok pun tak mau. Masuk dah 838. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد. Jadi Allah kata mereka ni ada telinga tapi tidak mau mendengar dengannya, mendengar kebaikan lah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Ya? Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak ni dia pun duk zikir juga pada Allah. Kan? Dia pun takut pada Allah Ta'ala. Binatang ternak ni, haiwan ni, zikir kepada Allah. Bal hum adall, bahkan dia pun lebih sesat daripada binatang ternak ni. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai, kata Allah. Inilah dia manusia ni kan, hidup macam haiwan. Makan tidur seronok, makan tidur seronok. Haiwan macam tu lah. Kan? Makan, kenyang, tidur. Kan? Lepas tidur, dia nak cari seronok lah. Kepuasan dalaman dan kepuasan luaran. Ada dia. Baik. Jadi nur, wahyu ni adalah cahaya, dan dia wahyu ni adalah ruh. Cahaya dan ruh. Yang dengannya hamba yang beriman akan jadi hiduplah. Ya. Hamba tadi hidup dengan wahyu. Wa yashqa bihal munafiq wal kafir. Orang munafik, orang kafir ni dia tak suka kat wahyu. Dia rasa wahyu ni membebankan, menyusahkan, memenatkan. Jadi dengan wahyu itu orang kafir jadi celaka. Syaqa. Kan? Yashqa. Orang munafik dan orang kafir, dia pun tak suka, jadi serabut. Wad-dawa wasyifa, wahyu itu jadi ubat. Wasyifa dan penyembuh. Li'ibadillah as-salihin, bagi hamba-hamba Allah yang salih, hamba-hamba Allah yang baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 82. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan daripada Al-Quran ini
Ma huwa syifaun, apa yang ia itu jadi penyembuh. Al-Quran jadi penyembuh. Zahir dan batin, luaran dan dalaman. Wa rahmatun, dan Al-Quran itu juga jadi rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang beriman. Wala yaziduz zalimin, dan Al-Quran itu tidak menambahkan bagi orang-orang yang zalim itu illa, kecuali khasara, kerugian. Orang zalim dia rugi dengan Al-Quran, orang beriman bertambah-tambahlah mereka iman tadi. Jadi dia jadi syifa, jadi penyembuh, dan juga jadi rahmat. Okay? Dan dalam surah Asy-Syura Allah Ta'ala berfirman ayat 52. Tengok Syura 52. Ini dia Asy-Syura. Itu Syuara, ini Asy-Syura. Syura ni mesyuarat lah. Ayat apa tadi? 52. Ini. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك, dan demikianlah kata Allah, auhayna ilaika, kami telah wahyukan kepadamu, ruhan, yakni ruh, yakni Al-Quran. Allah kata ruh itu Al-Quran. Min amrina, daripada urusan kami, yang daripada perintah kami. Ma kunta tadri, ya, sebelumnya engkau tidak mengetahui. Mal kitab, apakah itu kitab, apakah itu Al-Quran, kau tak tahu. Sebelum Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi, Nabi tak tahu pun Al-Quran itu apa. Walal iman, dan kamu tak tahu pun apa itu keimanan, kata Allah. Walakin, akan tetapi, Allah kata ja'alnahu, kami jadikan Al-Quran itu nuran, cahaya. Nahdi bihi, kami beri petunjuk dengan cahaya itu, dengan Al-Quran itu, man nasya'u, siapa yang kami kehendaki. Maksudnya di sana ada orang yang tidak kehendaki untuk dapat cahaya daripada Al-Quran. Bahkan majoriti manusia tidak mendapat petunjuk dengan Al-Quran. Majoriti. Allah sebut, kita baca tadi kan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Ayat kita baca tadi, sesungguhnya kami telah sediakan neraka jahanam itu untuk ramai, kathir, ramai, maknanya majoriti ahli neraka. Kita hadap cakap, dengar ni pun kita tak tahu tak mana lagi. Tapi kita berbaik sangka dengan Allah Ta'ala, kita minta kepada Allah keselamatan. Bila kita minta, Tuhan kata aku bagi, ya. Kita minta kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita minta kepada Allah. Jadi Allah kata walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami bagi petunjuk dengan Quran itu kepada sesiapa yang kami kehendaki. Allah kata yang aku kehendaki. Allah sebut kami ni maknanya Allah menunjukkan keagungan dan kebesaran dia lah. Yang aku
kehendaki. Siapa yang aku kehendaki daripada hamba-hambaku, ikut suka aku lah. Ikut suka aku. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Tapi bapa dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, syirik terhadap Allah. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Allah, Rasul Allah yang pertama, isteri tidak beriman, anak tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam, anak saudara kepada Nabi Ibrahim, anak dia beriman, isteri dia tak beriman. Sehingga Allah buat perumpamaan dalam Al-Quran tentang apa nama orang-orang beriman, imra'ata Nuh yang Allah sebut dalam surah ni, imra'ata Nuh. Okay. Surah apa? Surah apa bawah tu? Apa nama? Ayat Quran tu? Imra'atul Lut. Imra'atul Lut. Okey. Kanata aneh tahta surah Tahrim, surah Tahrim ayat 10. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Okey. Ada cerita atas ni lah. Daraballahu mathalan, Allah Ta'ala buat perumpamaan lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, imra'at Nuh, isteri Nabi Nuh, wa imra'at Lut, dan isteri Nabi Lut. Ni bini Nabi, isteri Nabi. Jadi kita nak heran apa? Anak ustaz, anak tok guru, anak tok imam murtad. Dengar satu masa dulu apa? Anak imam murtad kan, masuk Kristian. Heran apa? Kenapa Allah Ta'ala kata man nasha'u min ibadina nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami bagi petunjuk dengan Quran itu pada siapa yang kami kehendaki daripada hamba-hamba kami. Ikut suka kami ya, ikut suka aku lah. Tuhan kata. Ada yang kan, ini suami dan Nabi Nuh alaihissalam, isteri dia kafir. Nabi Lut, isteri dia kafir. Kan? Adapun ni isteri Firaun pula. Firaun ni bahat manusia paling jahat dalam muka bumi. Waktu itulah isteri dia beriman. Dengan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Dan Maryam binti Imran
yang Allah Ta'ala jaga kemaluannya tadi kan. Allah kata kami tiupkan padanya daripada ruh ciptaan kami. Dan dia membenarkan dengan kalimah Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk di kalangan orang-orang yang taat. Ini cerita dia. Baik, petah balik dah. Ya. Ini Quran. Jadi fahariyun bil mu'min alla yadhiq sadruhu bil maka maknanya fahariyun lebih utama ataupun sayugianya bagi orang beriman alla yadhiqa sadruhu, bahawa hati dia jangan jadi sempit. Orang beriman hati jangan jadi sempit. Hati dia kena jadi lapang. Jiwa dia kena jadi tenang dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Macam saudara-saudara kita di Palestin, dia terima qada qadar Tuhan kan? Dia terima. Hata beriman tu biasalah, ni contoh beriman, muslim, mukmin, yang muttaqin, yang bertakwa, terima qada qadar Allah, lawan. Kan? Tak mati hari itu, hari lain mati juga. Mati, kan itulah dia. Maknanya kalau kita lari dekat dia pun, dia akan ikut kita ke mana saja kita pergi. Kan? Walau kunta fi burujin musyayyadah, kamu berada di bintang yang paling jauh pun, mati akan ikut kita. Duduklah peti kedap udara pun mati juga. Tak ada oksigen, mati. Ini dia. Bal yalja'u li rabbih, bahkan dia kena apa? Dia kena kembali kepada Tuhan dia. Sebab tu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dalam perang Mu'tah, dia berkata, ya Khalid, ya Aba Sulaiman, ila aina mafar? Khalid, kita nak lari mana ni? Nak pergi mana ni? Masa dia pegang bendera tu kan, last. Dah 3 mati lah, panglima ni mati dah. Zaid bin Harisah, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah. Dia bagi bendera kat dia. Dia berkata, ya Aba Sulaiman, ila aina malja? A ila Salma wa ila Ajah? Qala la ila Salma wala ila Ajah, walakin ila Allahi multajah. Dia kata, kita tidak akan lari ke Bukit Salma dan kita tidak akan lari ke Bukit Ajah, tapi kita akan lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi yalja'u, bahkan kita ni lari. Lari kepada mana? Lari kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja minka wa la manja minka illa ilaik. Doa. Ya Allah, la malja'a. La malja'a wa la manja. Manja, tidak ada tempat lari dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Manja ni maksud tempat menyelamatkan diri. Minka, daripada engkau, kami tak boleh lari daripada engkau ya Allah, illa ilaika, melainkan kami kena lari kepada engkau ya Allah. Ya, tak ada tempat melarikan diri, tak ada tempat untuk selamatkan diri kita melainkan kepada Allah kita lari. Nak lari daripada Allah Ta'ala boleh, nak lari kan? Nak lari daripada Allah Ta'ala, nak menyelamatkan diri daripada Allah Ta'ala tak boleh. Kena pergi kepada Allah. Ini kita jangan rasa sempit diri, jangan rasa sempit jiwa dengan musibah-musibah, kesusahan yang sementara ni. Kesusahan dunia hanyalah kesusahan sementara berbanding dengan kesusahan yang abadul abad, maksudnya yang abadi. Itulah dia. Maknanya fa inna 'indahu as-sayr fa inna 'indahu al-yusr, karena sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala ada kemudahan, la mahalah, tidak mustahil, mesti ada, pasti ada kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa ay yaqra al-Quran, dan hariyun, sayugianya orang beriman dibaca Al-Quran bitadabburin wa tmi'nanin, baca Al-Quran dengan tadabbur, dengan menghayati,
dan ketenangan jiwa. Bila kita baca Quran kita tak rasa tenang jiwa tu jadi masalah. Ada masalah rupanya dalaman, ada implikasi dalaman. Dan baca Quran tak mendatangkan ketenangan. Sebab Tuhan kata Quran tadi kan, dia syifa, ubat bagi dalam dada kita. Baca Quran dengan tadabbur dan tenang. Wa sayajidul faraj wal farah wal insyirah. Jadi kalau kita baca Quran dengan menghayati, belajar tafsir dia, kan? Mengamati makna-makna kalimah dan tafsirannya, di situ kita akan dapati ada kelapangan, ada kegembiraan dan ada keluasan. Al-faraju, kan? Pelepasan daripada musibah. Al-farahu, ada kegembiraan. Wal-insyirahu, dan kelapangan. Maka habislah surah ini. Masuklah pula insya-Allah tafsir surah At-Tin. Kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Jadi insya-Allah kita baca di minggu yang akan datang tafsir surah At-Tin. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 145